Assalamualaikum, saya Dr. Rushmini. Saya ialah seorang doktor, perunding kecantikan dan penggemar makanan yang lazat dan berkhasiat. Jangan lupa subscribe Dr. Rushmini Storytime, like, share dan tekan notification untuk info yang menarik. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Dr. Rushmini dalam Dr. Rushmini Storytime. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang ubi keledek. Ubi keledek merupakan makanan penting bagi rakyat Malaysia. Saya dengar kan kisah zaman-zaman dulu bapa mertua saya pun selalu cerita masa zaman penjajahan Jepun macam mana arwah atuk saya pun cerita macam mana orang dulu-dulu masa tak ada nasi, ubi lah menjadi makanan pengalas perut mereka. Sebab ubi ni bila ditanam dia mudah berbuah, mudah dapat ubi tu jadi banyak kan, dan bila dimasak dia amat mengenyangkan kerana dia mengandungi kandungan karbohidrat yang tinggi, juga mengandungi banyak vitamin dan mineral yang tinggi dalam dia. Tapi kalau kat rumah saya sekarang ni, ubi keledek ni favourite sebabnya boleh digoreng, lepas tu buat kuih cik mek molek, buat kuih yang inti kelapa kat dalam tu, cucur bahadak tu, itulah favourite mak saya pula kuih tu. Tapi hari ni kita tak bincang resepi tau. Hari ni kita bercerita tentang penanaman dia. Macam mana kita nak tanam ubi keledek ni. Kalau kita pergi pasar beli ubi keledek ni, bukannya murah kan, mahal juga. 1 kg kadang-kadang boleh mencecah RM6, kadang-kadang boleh mencecah ke RM10. Jadi macam mana ubi keledek ni kita nak tanam ya? Jom kita tengok. Cantiknya ubi keledek ditanam dalam pasu. Tengok ni, macam ni lah ubi keledek ni dia tumbuh. Sekali kalau kita tengok ubi tanaman keledek ni, kita akan nampak dia menjala, seolah-olah dia adalah tanaman menjala, tapi sebenarnya dia adalah ubi. Itulah beza dia ubi keledek dengan ubi kayu. Ubi kayu tumbuhnya tegak ke atas, manakala ubi keledek ni tumbuhnya secara menjala. Tahukah anda, pucuk-pucuk ubi keledek ni juga kita boleh buat sayur, enak untuk dimakan, buat sayur. Macam juga pucuk labu yang lembut tu, enak dibuat sayur. Samalah ubi keledek pun, pucuk dia ni banyak orang tak tahu, dan ubi keledek ni boleh juga dijadikan sayur macam kangkung kan. So cara dia ialah menanam ubi di dalam pasu. Mula-mula kita kena cambahkan dulu ubi keledek ni dengan merendam dia ke dalam air. Nampak tak keluar dia punya akar tu? Saya tahu ramai juga yang tak tahu macam mana rupa pokok ubi keledek kan. Inilah rupa dia. Dia menjala. So dari eksperimen yang dibuat ni, satunya dipotong sedikit baru direndam. Dipotong sedikit baru direndam, dan yang satu lagi tu direndam terus. Dan bila dah tumbuh tu dicabut lah ubi yang dah tumbuh tu daripada pokok yang dah tumbuh tu, dicabut daripada ubi dia tu. Dari sini kita akan dapatlah batang-batang keledek. Inilah caranya untuk mendapatkan benih ataupun batang-batang keledek ni, di mana kita rendamkan dulu ubi dia sampai dia tumbuh akar, dan dia akan mengeluarkan tunas-tunas dia. Dan tunas tu pula boleh dicabut, boleh diambil untuk ditanam juga. Ini menarik ya, kaedah penanaman ubi keledek ni. Lepas tu barulah kita transfer dia ke dalam pasu. Apabila keledek kita ni mendapat nutrition yang cukup daripada tanah dan disiram dengan baik, tengok dia, daun dia akan menjadi lebar, dan batang dia akan mula menjadi panjang-panjang. Biasanya keledek ni dia akan mula untuk mengeluarkan hasil setelah 3 bulan. Tak heranlah kalau satu pasu tu, bila dia dah mula, ubi dia dah mula berkembang, kita boleh mendapat berkilo-kilo jugalah keledeknya. Depending kepada saiz pasu kita tu. Saya pun lebih suka tanam keledek dalam pasu ataupun dalam polybag sebab mudah nak ambil.
Sebab kalau tanam dalam tanah, kita kena gali kan, kena cangkul dan gali dia. Tapi kalau kita tanam dalam polybag atau dalam pasu, kalau kita nak ambil tu, kita cuma tarik je dan kita boleh nampak kredit kita dah dapat banyak. Setelah 3 bulan, kredit kita akan mula membiak dengan banyak dan membesar. Dan waktu ni lah kita akan merasa sangat-sangat happy, sebab bila kita cabut, tarik je polybag tu, kita akan nampak dapat kredit yang banyak. Dan ini lebih mudah berbanding dengan kita menggali tanah kan. Jadi siapa yang ada kredit tak habis makan kat rumah tu, jangan bazir. Okey, cepat-cepat redamkan air, cambahkan dia, tanam dan tunggu je dalam masa 3 bulan dapat kredit yang lebih banyak. Selamat mencuba tau. Jangan lupa share, like, subscribe video saya, dan anda juga boleh berhubung dengan saya.